Hai, Assalamualaikum. Selamat kembali ke channel Zulaikha Ruslan. Saya Zulaikha dan sekarang masa untuk kita santai bersama secoran kopi sambil mendengar cerita. So, sebelum kita mulakan untuk video kali ini, thank you so much for 100 subscriber. Yeah! Saya tahu anda memang sangat sporting. So, kepada anda yang masih lagi belum subscribe tapi anda dah klik video ni, apa kata kalau anda support saya dengan subscribe channel ni dan aktifkan notifikasi loceng, sebab saya ada banyak lagi perkongsian menarik untuk dikongsikan kepada anda. Dan untuk video kali ini, saya bawakan kepada anda 3 kisah pendek mengenai pengalaman bermalam di hospital. Jadi tanpa membuang masa, jom kita mulakan. Untuk kisah yang pertama ni sebenarnya sebuah kisah pendek pengalaman seram yang berlaku kepada ibu saya sewaktu dia warded satu ketika dululah. So kisah dia memang ringkas je. Malam yang mak saya warded tu, dia nak tidur. Memang kita dah penat seharian dengan rawatan hospital. So mak saya memang nak tidur awal. But masa mak saya nak tidur tu, dia rasa macam kaki dia kena cuit. Rasa macam orang tegur kan, dia cuit macam tu. So mula-mula mak saya nak abaikan lah, sebab mungkin itu perasaan sendiri ataupun sebagainya kan. So mak saya pun abaikan dan cuba juga untuk lelapkan mata. Tapi makin dia cuba abaikan dan makin dia cuba nak lenakan mata dia, benda tu secara tiba-tiba mula berubah daripada cuit-cuit kaki kepada main tarik kaki. Dia sentap kaki mak saya macam tu. So disebabkan mak saya terkejut, kaki kena sentap ataupun kena tarik macam tu, mak saya terus kemas barang dia dekat katil tu dan pindah ke katil hadapan dia yang memang kosong. Dan masa mak saya pindah dekat katil depan tu, tak ada lagi berlaku peristiwa kaki dia kena cuit ke atau kena tarik. So mungkin katil yang mak saya duduk masa mula-mula tu adalah katil yang sebenarnya penghuni dia enggan pergi, mungkin. Untuk 2 kisah berikut ni sebenarnya berkaitan dengan pengalaman ataupun macam ni, senang cerita. Dulu adik saya dia pernah warded di ward agak lama, ward kanak-kanak. Masa tu saya baru berusia 12 tahun. Dan disebabkan adik saya ni warded terlampau lama, jadi kita pun buat hubungan baik dengan akak sebelah katil, akak depan katil, dekat seluruh ward tu lah. Dan masa malam tu kita orang berbual-bual, dan akak dua orang tu dia boleh cerita pengalaman seram diorang sewaktu jaga anak diorang yang warded. So anak diorang ni kira macam memang akan sentiasa warded lah, sebab anak diorang memang sakit yang agak teruk juga. Jadi diorang sharekan pengalaman seram yang pernah berlaku dekat diorang sewaktu diorang jaga anak diorang. So untuk cerita yang pertama ni adalah seperti berikut. So akak ni dia kata masa anak dia mula-mula warded dulu, memang anak dia akan seharian meragam. Biasalah budak-budak kan kalau sakit memang meragam and all. Dan anak dia ni hanya boleh tidur lena kalau dah makan ubat. Maksudnya sebab ubat kan ada, kadang-kadang ada ubat ngantuk macam tu kan. So anak dia memang akan lena. So kebiasaannya pada waktu malam lah. Selepas seharian anak dia meragam, anak dia makan ubat dan anak dia akan tidur lena lah. So bila dah malam, dah lewat malam, baru akak ni boleh pergi mandi. So saya nama kakak ni Kak Su lah, sebab saya tak ingat nama dia. So baru dah lewat malam, baru Kak Su ni boleh pergi mandi lah. So bila anak dia dah lena, dia pun bangunlah nak pergi mandi macam biasa. And masa dulu toilet kan tak macam sekarang punya hospital. Sekarang punya hospital dekat setiap katil tu akan ada toilet kan, ada 2 toilet. Dulu punya style toilet dekat ujung dunia. So kau kena keluar daripada kau punya katil punya ward kau, kena ke jalan ke ujung dan baru kau jumpa toilet. And memang scary sebab toilet tu dekat ujung, and malam memang jarang sangat lah orang guna toilet kan sebenarnya. So Kak Su pun dia bangunlah nak pergi mandi sebab anak dia baru tidur. So dia bangun. Masa tu dia kata dah memang pukul 12 jugalah. So bila dia sampai dekat toilet, memang toilet tak ada orang seperti yang dijangkakan. Dan dia hanya boleh dengar bunyi seperti benda menguis dan menangis. Dia macam macam itulah dia kata lebih kurang. Dia macam benda tu macam, bukanlah nak cakap menguis, dia macam
menyedut macam tu lah. But first thing, masa dia dengar bunyi tu, dia rasa macam bunyi benda tu macam menguis lah. So that's why dia kata macam bunyi menguis, macam tu lah lebih kurang bunyi dia. Dia dengar macam benda tu menguis dan menangis. Mula-mula dia dah rasa takut lah, sebab dekat toilet dengar bunyi macam tu kan. So dia macam decide nak pergi. Tapi disebabkan perasaan ingin tahu, nak sangat tahu apa benda yang buat bunyi macam tu, yang akak ni pun dia beranikanlah diri dia masuk juga ke tandas. Konon-kononnya macam, tak apalah, aku tak kacau kau, kau tak payah kacau aku. So Kak Su pun teruskanlah niat dia untuk mandi, and makin dia masuk ke dalam tandas tu, makin jelas bunyi yang dia dengar bukan bunyi menguis, tapi bunyi seperti bunyi jilat sesuatu benda kan. Macam tu, dia jilat dan disertakan bunyi tangisan. So Kak Su ni macam dah rasa tak sedar hati, tapi dia masuk juga. And masa dia masuk tu, dia ternampak ke arah cermin, dia terpandang ke arah cermin, and cermin boleh nampak reflect di setiap tandas, betul? So dia ternampak dekat tandas paling ujung, bukan tandas tu sebenarnya, bilik yang menempatkan sanitary bin. Dia nampak ada satu benda yang sedang menguis di dalam sanitary bin tu, dan kelihatan seperti menjilat sambil menangis. And Kak Su, dia dah memang takut benda tu tertoleh tengok dia ke apa. Dia terus keluar dan berlari pergi balik dekat katil dia, dan dia batalkan niat dia untuk mandi pada malam tu. Okay, last story. Selepas Kak Su cerita mengenai pengalaman dia tadi tu, so akak yang berikutnya, mak yang berikutnya sambung cerita pengalaman dia pula. Saya tak tahu nama dia, saya tak ingat nama dia, saya rasa saya tak tahu nama dia, so saya panggil dia Kak Ina lah. So Kak Ina kata sama macam Kak Su, dia pun anak dia long term punya warded. So masa awal-awal anak dia dapatkan rawatan dulu, anak dia memang kerap meragam lah. So memang dia penat sangat-sangat lah, kadang-kadang tu sampai tak makan, dah lewat baru nak makan. So malam tu dia decide nak pergi makan. Actually makanan tu kat tempat dia lah, tapi sebelum dia pergi makan, dia nak pergi bersihkan diri dia dululah. So sebelum dia bangun nak pergi ke toilet tu, bukan toilet, dia nak bangun pergi kat sinki tepi-tepi katil kan, dia akan ada sinki kan. So masa dia nak bangun nak pergi dekat tepi sinki tu, mula-mula dia dah dengar sesuatu tau. Dia dengar apa? Dia dengar bunyi hilayan halus, macam suara halus hilayan macam tu kan. Mula-mula dia rasa macam nak abaikan, nak anggap kira macam mungkin perasaan dia sendiri ataupun sebagainya kan. But lama-lama dia rasa macam bunyi tu macam makin mendayu-dayu, seolah-olah menarik perhatian dia lah. So yang Kak Ina ni pun, dia boleh tahan juga dia punya, boleh nak kata macam perasaan ingin tahulah. So dia pun bangun juga and nak pergi ke sinki tu, but dia sempat tolak sikit langsir tingkap tu and mengintai kalau apa-apa dia boleh nampak. And guess apa yang dia boleh nampak? Dia punya ward masa tu memang menghadap jalan raya and memang menghadap sampah tau, roro sampah tu kan. So masa dia ngintai tu, dia boleh nampak satu makhluk bertinggik dekat atas roro tu. Benda tu membelangkangkan dia sebab dia hanya boleh nampak rambut macam panjang macam tu lah. Dia kata dia tak nampak muka pun, but dia nampak benda tu bertinggik dekat atas roro tu. Tak tahulah kalau benda tu tengah cari something ke apa kan. But lepas tu dia memang laju-laju pergi cuci tangan dan terus duduk balik dekat ward dia, dekat katil anak dia tu, and buka bacaan surah-surah lah. Dia kata nasib baik benda tu tak toleh kat dia. Kalau let's say benda tu toleh kat dia, dia tak tahulah, mungkin dia dah demam juga ataupun dia pun warded sama dengan anak dia, kata dia lah. Alright guys, itu saja perkongsian 3 kisah pendek yang berlaku kepada akak-akak 2 orang tu dan juga mak saya sendiri. Dia macam one time punya pengalaman lah, so dia bukan berulang punya pengalaman, jadi memang sangat pendek, tapi bagi diorang memang menyeramkan. So macam biasa, apa saja yang berlaku dekat diorang, anggaplah sebagai perkongsian cerita dan janganlah terlampau taksub. Kebenaran dia hanya diketahui oleh Yang Maha Esa. Jadi sampai kita jumpa on the next video. Jangan lupa like, share, drop in komen anda, dan yang paling penting subscribe channel ni. Semoga dengan apa saja yang anda lakukan akan memberi saya semangat untuk terus buat video. Okay guys, thank you so much. Bye.